Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa fakkihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna sahla illa ma syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujian dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa khabar para penonton yang dikasihi sekalian, dan khususnya para jemaah, para penonton daripada Masjid Darul Makmur yang disayangi dan dirindui. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu di dalam kuliah pada kali ini, yang mana pada kali ini kuliah yang akan dimulakan dengan kitab sirah ataupun kitab sejarah, dengan kitab yang digunakan pada kali ini adalah kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, iaitu karangan daripada Safiur Rahman Al-Mubarakpuri. Jadi kitab ini dinamakan sebagai Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kenapa dinamakan sebagai Ar-Rahiq Al-Makhtum? Bersandarkan mengenai tentang berdasarkan ayat suci Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Mutaffifin, yang mana Allah Subhanahu wa taala firmankan ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yusqawna min rahiqim makhtum, iaitu golongan ahli syurga. Allah Subhanahu wa taala memberikan minuman kepada mereka daripada minuman bekas arak, yang mana arak tersebut adalah dinamakan sebagai ar-rahiq, arak syurga, bukan seperti arak di dunia yang boleh memabukkan, boleh merosakkan pemikiran. Tapi di dalam arak syurga dinamakan sebagai ar-rahiq ataupun rahiq al-makhtum, yang mana arak tersebut ataupun air minuman daripada bekas tersebut dihiasi dengan bekas yang sangat cantik. Ada riwayat mengatakan diletakkan pula, dicampurkan pula dengan bauan kasturi yang sangat indah. Itu adalah ganjaran bagi mereka yang dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat tersebut, maka kitab ini dinamakan sebagai Ar-Rahiq Al-Makhtum. Tetapi kitab ini secara khusus ingin membincangkan mengenai tentang sirah ataupun sejarah. Sejarah siapa? Sirah siapa? Ayuh sama-sama kita refresh semula, ayuh sama-sama kita mendalami semula, dan ayuh sama-sama kita mengenali sirah, iaitu junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para penonton yang dikasihi sekalian, sekiranya kita bercinta dengan seseorang, mungkin ibu-ibu yang berada di rumah, yang bercinta dengan suami, para suami yang bercinta dengan isteri, dahulu sebelum kita mendirikan rumah tangga, dalam keadaan kenal antara satu dengan yang lain, bila kita alam permulaan percintaan tersebut, pastinya kita akan kenal-kenal, tanya namanya siapa, kemudian umurnya berapa, tinggal di mana, diikuti dengan soalan demi soalan, semata-mata untuk kita mengenali siapakah orang yang kita teman ataupun kawan, dan siapakah orang yang kita tengah nak mulakan ataupun nak jatuh cinta tersebut. Begitu juga bila kita dah rapat, dah kenal dengan lebih dalam lagi, masuk pula soalan yang seterusnya. Bagaimana dulu kehidupan ketika kecil, bagaimana background ibu ayahnya, bagaimana keadaan adik-beradiknya, pernah bercinta ke tidak. Semua soalan yang akan diajukan oleh kita kepada mereka. Kenapa? Kerana orang yang kita ingin mendalami rasa cinta tersebut, setentunya kita ingin mengenali dengan lebih dalam lagi siapakah mereka dan apakah latar belakangnya. Begitulah para penonton yang dikasihi sekalian, bila kita nak mengenali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak hanya boleh mengenal dengan namanya sahaja,
Dia tidak hanya sekadar kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dia tidak boleh hanya kita sahaja naik saksi dengan nama Allah SWT ataupun mengenali Allah adalah Tuhan kita dan naik saksi Rasulullah adalah Nabi kita, tetapi kita tak kenal siapakah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana latar belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada zaman yang macam mana Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, tuan-tuan dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, serta para adik-adik, abang-abang dan kakak-kakak yang dirahmati, maka pada kali ini kita akan mulakan lembaran baru dengan kita mendalami mengenai tentang sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini adalah antara kitab yang terbaik untuk kita mendalami ataupun untuk kita membaca mengenai tentang sirah Rasulullah SAW. Jadi kalau sekiranya tidak kita dapat duduk dalam kuliah ini pun, terlepas sekalipun, boleh sahaja kita membeli kitab ini dan kemudian mendalaminya. Tapi pada kali ini insya-Allah sama-sama dah zaman teknologi, zaman yang mudah, maka kita lebih cenderung untuk melihat di dalam video seperti di Facebook, di dalam Facebook ini dan sebagainya, untuk sama-sama kita mendalami mengenai tentang sejarah Rasulullah SAW. Baiklah, saya mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita mulakan dengan ringkasan sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mulakan dengan orang-orang Arab sebelum datangnya agama Islam secara sempurna. Jadi kita tahu bahawasanya Rasulullah SAW diutuskan, walaupun Nabi diutuskan kepada orang Arab, tetapi sebenarnya Nabi SAW dalam Al-Quran Allah kata, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidak kuutuskanmu wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kecuali untuk memberi rahmat pada sekalian alam. Maknanya dia untuk seluruh bangsa, untuk seluruh lapisan manusia, lapisan zaman daripada zaman Nabi SAW hinggalah kini. Cuma sejarahnya, apabila Rasulullah SAW diutuskan, ketika Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah SWT, Nabi berada dalam kelompok golongan orang-orang Arab. Jadi orang-orang Arab ini sebelum datangnya Rasulullah, sebelum datangnya Islam, bagaimana keadaan mereka? Jadi ayuh sama-sama kita mendalami dalam kitab ini, semoga ada kemanfaatannya insya-Allah. Di dalam kitab ini menyatakan pada abad ke-6 Masihi, iaitu abad ke-6 lebih kurang pada tahun 600 Masihi. Sekarang kita telah berada dalam tahun 2021 Masihi. Jadi lebih kurang pada tahun 600 Masihi, plus minus sedemikianlah. Ketika dunia ini tenggelam dalam kegelapan kebodohan, ataupun kejahilan, kurangnya ilmu, kesesatan dan kehancuran. Jadi maknanya pada tahun abad ke-600 Masihi tersebut, pada tahun abad ke-6 ataupun 600 Masihi sedemikian, orang-orang Arab ataupun golongan manusia ketika itu dalam keadaan yang jahil, tidak mempunyai ilmu, dalam keadaan yang sesat, dal, kesesatan, dalam keadaan kehancuran, hancur, bergaduh sesama sendiri, membunuh mereka yang tidak bersalah dan sebagainya. Jadi yang disebutkan adalah bangsa Arab secara khususnya pada waktu itu mengalami kegelapan yang melebihi bangsa-bangsa lain. That means sebelum datangnya Rasulullah SAW, sebelum datangnya agama Islam, ketika tersebut orang-orang Arab secara khususnya antara banyak bangsa, mereka yang paling kurang ilmu, mereka yang paling dalam keadaan yang hancur, mereka yang paling dalam keadaan yang kesesatan. Mereka adalah
yang terpaling dalam keadaan yang kegelapan. Dari sisi keagamaan, pada umumnya mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikut dari sudut agama pula, mereka telah menyekutukan Allah, iaitu menduakan Allah, menyembah sesuatu selain Allah, menyembah sesuatu yang tidak patut disembah. Inilah mereka. Apa buktinya, Ustaz? Di dalam kitab ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat ke-18, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Artinya, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada diri mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faham, penonton sekalian? Masih bersama dengan saya? Okey. Dalam ayat yang telah disebutkan surah Yunus tadi, golongan yang pada ketika itu mereka menyembah sesuatu selain daripada Allah. Sembahan yang mereka sembah tu pula tak sedikit pun akan memberikan mudarat kepada mereka. Apa maksud tak sedikit memberikan mudarat? Contoh, sekarang kita telah mengenal agama Allah. Kita dah kenal Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh dan diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 perkara. Ambil simple sahaja. Mendirikan ibadat salat 5 kali sehari. Kalau andai kata kita meninggalkan salat dengan sengaja, maka apakah kemudaratan yang kita akan dapat? Banyak disebutkan berdasarkan apa yang diterangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan oleh para ulama. Orang yang sengaja meninggalkan salat, malas meninggalkan salat, bukan sahaja tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, bukan sahaja Allah SWT menjauhkan dia daripada keberkatan hidup, malahan nanti apabila meninggal dunia, perkara pertama ditanya oleh Allah SWT di dalam kubur adalah mengenai tentang, wahai para malaikat, periksa mengenai tentang salatnya. Bagaimanakah ibadat salatnya? Adakah salat fardunya telah dilaksanakan dengan sebaiknya ataupun sebaliknya? Jadi, para penonton yang dikasihi sekalian, apabila jawapan tersebut, salatnya tidak dilakukan, wal-iyadzubillah, minta Allah lindungkan kita semua daripada jatuh dengan sifat malas untuk mendirikan salat tersebut, maka mereka akan diseksa di dalam kubur. Bahkan dekat dunia pun mereka dah dapat jauh daripada rahmat Allah, kemudian diikuti dengan di alam kubur, kemudian diikuti dengan bila di padang mahsyar kelak, maka solat tak lepas, bagaimana benda lain yang akan lepas? Akan memudaratkan diri kita. Ini maksudnya, penyembahan yang mereka lakukan orang Arab pada ketika itu, yang mereka sekutukan Allah dengan menyembah sesuatu selain pada Allah, sembahan tersebut tidak sedikit pun akan mendatangkan mudarat bagi mereka, apalagi mendatangkan kemanfaatan kepada mereka. Kata dalam ayat ini, malahan mereka mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, malahan mereka mengatakan bahawasanya sesungguhnya apa yang mereka sembahkan itu semua dan apa yang mereka lakukan itu akan memberikan pertolongan kepada mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, padahal perkara yang mereka lakukan itu adalah perkara yang mensyirikkan Allah. Ini dalam keadaan zaman tersebut yang mana dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan pula, Allah Subhanahu wa taala firmankan pula di dalam surah Al-Furqan ayat ketiga, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim darran wa la naf'a wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura.
Sadaqallahul azim. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, daripadanya, untuk mereka sembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Tuhan yang mereka sembah itu tidak menjadikan diri mereka. Tuhan yang mereka sembah itu tidak menjadikan matahari, tidak menjadikan bulan, tidak menjadikan bintang, tidak menjadikan alam semesta ini. Maka bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dari dirinya, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Rumusan daripada ayat ini nak diceritakan bahawasanya apa yang mereka sembah itu dahlah tak menciptakan sesuatu. Malahan yang mereka sembah itu pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang paling berat sekali dalam keadaan pada masa tersebut. Mereka dalam keadaan kezaliman, mereka dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan. Jadi ini antara dua ayat menceritakan mengenai tentang zaman sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi ayat Al-Quran yang saya yakin ada yang Allah SWT telah rakamkan. Para penonton yang dikasihi sekalian, kemudian di dalam kitab ini menyatakan bahkan mereka, iaitu orang-orang Arab pada ketika itu, melampaui batas dari apa yang disebutkan dalam ayat ini dengan menyembah batu-batu. Jika mereka mendapati batu yang lebih baik daripada yang mereka sembah, mereka pun akan mencampakkan batu itu dan mengambil yang lebih baik. Jika mereka tidak mendapati batu tersebut, mereka pun mengumpulkan gumpalan-gumpalan tanah, kemudian memerah susu kambing di atas batu-batu tersebut, lalu mereka pun berputar mengelilinginya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita semua telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para penonton, apa yang diceritakan bahawasanya ketika zaman tersebut, antara sembahan yang mereka lakukan adalah mereka menyembah batu bata. Mereka suka sangat, cenderung sangat dengan batu bata tersebut. Kemudian daripada batu bata tersebut, dah mereka sembah batu bata tersebut. Kemudian kalau batu tu mereka jumpa dengan batu yang lebih indah, lebih cantik, lebih gah, mereka akan buang batu tersebut. Tadi sembah, sekarang buang pula. Kalau dikatakan itu adalah Tuhan, kenapa perlu buang? Macam itulah dari sudut bahasanya. Jadi inilah, mereka kemudian dah buang, kemudian mereka jumpa batu yang baru, mereka akan sembah dengan batu yang baru. Kalau tidak, mereka akan kumpulkan tanah, diperah susu di atas tanah tersebut, mereka akan mengelilingi dengan melakukan ibadat mereka, yang mana perkara tersebut semua adalah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijara, ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Allah SWT firmankan, wahai sekalian manusia, peliharalah, ku anfusakum, peliharalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu. Allah suruh kita jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, wa ahlikum nara, daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijara, kerana api neraka tu, bahan bakar bagi api neraka tu adalah manusia dan juga batu bata. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau sekarang, zaman sekarang, kita mempunyai dapur, ada di kalangan kita yang menggunakan, macam majoriti lah kalau kita di Singapura ini, kita menggunakan untuk menghidupkan api itu menggunakan gas ataupun pemetik kan, yang ada dapurnya kita tekan tek 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 pup, kan, ataupun yang ada tembak keluar api tersebut setelah gasnya dibuka. Ada juga yang menggunakan dapur karen. Kalau orang-orang dahulu ataupun masih lagi ada, kalau orang nak buat barbecue, maka mereka nak memanaskan api, mereka akan menggunakan arang, betul tak? Dia menggunakan arang, kemudian dia letak yang putih-putih tu, apa saya lupa nama dia lah, dia letak putih-putih tersebut, dan kemudian
buka api tersebut untuk menyala, perlu ada bahannya. Para penonton yang dikasihi sekalian, bahan bagi api neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran merupakan manusia dan batu-batu. Allahu Akbar. Siapa dia manusia? Mereka yang menyekutukan Allah, campakkan ke dalam api neraka, menjadi bahan bakar api neraka tersebut. Siapa lagi? Batu-batu tersebut. Kenapa Allah sebut batu? Kenapa Allah tak sebut kayu? Sedangkan logik akal, bila kita fikir, kan kalau kita dekat dalam dunia, dekat kampung, sama ada arang, ataupun kita boleh menggunakan kayu-kayu. Betul tak? Tapi Allah sebut batu hijarah. Kerana dalam ayat Al-Quran tersebut, Allah nak mengatakan, kamu telah menyekutukan Allah, kemudian kamu sembah dengan membuat berhala patung daripada batu-batu tersebut dengan kamu, dan batu-batu tersebut semuanya akan dicampakkan ke dalam api neraka sebagai bahan api neraka. Jadi ini merupakan ayat suci Al-Quran yang telah difirmankan dan bersandarkan apa yang telah berlaku sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian di samping itu juga di dalam kitab ini menyatakan mereka melakukan pelbagai macam khurafat, benda-benda yang tidak patut dilakukan dalam agama, dan dugaan-dugaan yang sesat. Contoh, dia kata, misalnya contoh, mereka mengundi nasib dengan anak panah yang tidak berbulu. Mereka memilih 3 anak panah, ditulis pada salah satunya ia, kemudian ditulis pada anak panah yang kedua tidak, dan yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Setelah itu, jika mereka ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan seperti berpergian, musafir, menikah dan lainnya, mereka mengundi dengan anak-anak panah tersebut. Jika keluar anak panah yang bertuliskan ya, mereka pun mengerjakannya, dan jika keluar anak panah yang bertulisan tidak, mereka pun mengurungkan dan mengundurkan pekerjaan tersebut hingga tahun depan. Kemudian pada tahun depan dibuat lagi undian serupa. Jika yang didapati adalah anak panah yang tidak bertuliskan apa-apa, undian tersebut pun diulang kembali hingga keluar anak panah yang mempunyai tulisan. Mereka juga memiliki undian-undian yang berupa air, tali, denda, turunan dan lain sebagainya. Apa benda Ustaz ni yang Ustaz baca ni tak faham. Baiklah, apa yang nak disampaikan di dalam kitab ini? Ada perkara-perkara lagi yang mereka telah lakukan, yang mana perkara tersebut adalah perkara yang khurafat, perkara yang terkeluar daripada landasan Islam, yang tidak berasas, yang tidak berdalil, yang tidak bersumber. Contoh, mereka akan menggunakan anak panah. Kenapa anak panah? Kerana orang-orang Arab pada zaman dahulu antara senjatanya adalah panah, kan? Kalau kita tengok cerita Robin Hood, kan, di belakang tersebut, kan, panahnya akan letak di belakang, kemudian dia ambil, kemudian terus dia memanah. Okay? Jadi mereka akan mengambil anak panah yang tidak berbulu, dan kemudian anak panah tersebut bila mereka dah mengambilnya, bila mereka telah mengambil anak panah tersebut pula digunakan oleh mereka, diletak tulisan di anak panah tersebut ya, contohnya. Satu lagi diletak tidak, satu lagi tak diletak apa-apa. Kalau sekiranya mereka nak buat sesuatu, contoh nak bermusafir pada hari ini, ditekanya, contohnya diteka keluarkan, stop, oh tidak, maka mereka tidak akan bermusafir. Kononnya maaf cakap dari sudut bahasa macam suwe lah, contohnya dari sudut bahasa maaf cakap. Tapi kalau sekiranya dikeluarkan ia, maka perlulah mereka bermusafir. Sama juga, contoh dia dah jatuh cinta dengan wanita tersebut, maka kalau dia undi nasib tersebut ia, maka kahwinlah mereka, menikahlah mereka dengan wanita tersebut, atau wanita itu menikah dengan lelaki tersebut. Bagaimana para penonton sekalian? Kalaulah kita, tuan-tuan, kalau kita lah contoh nak keluar pergi kerja hari ini, kita buat undi tersebut, kita cakap dengan isteri kita, anja-anja hari ni nak keluar rumah, nak undi dulu. Kemudian undi keluar, pap,
Tidak, jawapannya. Tak payah kerja. Awak ni kenapa tak kerja, malas saja? Saya undi hari ni tak payah kerja. Itu jawapan dia. Bagi ibu-ibu pula, baiklah saya pula nak undi. Hari ni nak masak ke tidak? Keluar pula. Tengok, pap, undi. Keluar. Oh, jawapan dia adalah iya. Maka kenalah masak. Tapi kalau tidak, maka tak masak. Nak cuci baju macam itu, parah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang dinamakan keadaan mereka. Mereka mudah mempercayai dengan sesuatu benda yang tidak ada asasnya tetapi diamalkan oleh masyarakat tersebut. Dan banyak lagi yang telah disebutkan tadi. Antara lain yang melakukan adalah mereka seperti undian-undian yang berupa air, tali, denda, turunan dan lain dan sebagainya. Jadi ini yang dilakukan oleh mereka pada zaman tersebut. Para penonton yang dikasihi sekalian, kemudian apa yang disebut dalam kitab ini, para bomoh dan peramal serta astrolog juga memiliki andil serta kuasa dalam hal ini. Mereka sering mengajukan perihal keagamaan mereka kepada bomoh-bomoh dan peramal, begitu pula dalam perihal keduniaan. Mereka berserah diri dan patuh kepada bomoh-bomoh tersebut. Para bomoh, peramal dan astrolog dari memberitakan tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Orang ramai mengira mereka mengetahui pelbagai rahsia. Bahkan ada di antara bomoh yang mengaku memiliki jin yang memberitakan kepadanya khabar-khabar rahsia. Astrolog mengakui bahawa ia mengetahui peristiwa masa depan melalui perhitungan peredaran bintang-bintang. Jadi dia ada jenis yang bomoh, beramal dan mengikat diri mereka dengan jin wal-iyazubillah. Kemudian dia ada astrolog yang memerhatikan peredaran bintang dan sebagainya. Mereka meramal, oh kalau bintang gini tak bagus tarikh tersebut sekian ataupun oh bintang gini maka akan ada orang pembesar akan mati. Macam-macam benda-benda yang mereka ramalkan di luar daripada bidang kuasa mereka sebenarnya, kerana itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka juga memiliki kebiasaan menganggap sesuatu sebagai sumber ketidakbaikan, benda yang tak baik. Dasarnya ialah mereka mendatangi burung-burung atau kijang yang mengusirnya. Jika ia berlari ke kanan, mereka terus melaksanakan maksud mereka dan menganggapnya sebagai suatu kebaikan. Jika ia berlari ke sebelah kiri, mereka anggap itu adalah benda yang tidak elok. Macam maaf cakap, macam suih lah kononnya, kata mereka. Dan tidak meneruskan maksud mereka. Mereka juga menganggap ketidakelokan itu jika muncul burung ataupun haiwan di jalan yang sedang mereka lalui. Jadi ini benda-benda tahayul. Apa yang telah saya bacakan tadi, contoh mereka akan nampak kijang, nampak burung, mereka akan lari pergi ke burung tersebut, maka burung tu akan terbang ataupun kijang tu akan lari. Jadi pada mereka, kalau dia lari ke kanan, maka nasib mereka akan baik. Maka kalau lari ke kiri, contoh dia binatang tersebut atau burung tersebut terbang ke kiri, maka nasib mereka akan buruk. Jadi ini perkara-perkara yang mereka anggap benda yang tidak elok akan berlaku pada mereka, dan macam-macam lagi hal yang berlaku sebagai adat yang mereka lakukan, adat jahiliyah yang perlu kita tinggalkan. Kan? Jadi ini perkara-perkara yang tidak adalah dalam agama, tidak bersandarkan hadis dan sebagainya. Macam contoh pada zaman-zaman dahulu, orang-orang Melayu kita, maaf cakap, mungkin bila berlaku dan masuk dalam bulan Safar, zaman-zaman keperkampungan dulu, mereka akan mandi Safar, kononnya mandi buang suwi dan sebagainya, padahal tiada dalil, tiada hujah mengatakan untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Kerana kita diajarkan untuk melakukan benda yang baik dan kemudian bermohon kepada Allah SWT perlindungan daripada segala penyakit, daripada segala wabak. Tidak ada tarikh-tarikh tertentu mengenai perkara-perkara tersebut. Jadi kat sini, hal ini mirip dengan kebiasaan mereka mengikat kaki kelinci serta menganggap ketidakelokan sebahagian hari-hari, bulan-bulan, haiwan-haiwan, rumah-rumah, perempuan, dan keyakinan adanya penjelmaan pada burung hantu lah. Mereka menganggap bahawa orang yang mati terbunuh tidak akan pernah berasa tenang sebelum dendamnya terbalas. Jiwanya pun menjadi burung hantu yang terbang di padang-padang yang luas seraya berkata, haus, haus,
atau beri aku minum, beri aku minum. Jika dendamnya telah terbalas, maka ia pun menjadi tenang. Ini semua tidak ada dalam agama kita, kerana ini semua berlaku sebelum datangnya ajaran Islam. Seperti dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ini menceritakan, inilah perkara-perkara yang kegelapan yang mereka lakukan. Contoh, bila seseorang itu mati kerana dianiaya, mati kerana dalam keadaan zalim, maka mereka merasakan rohnya tidak akan tenteram. Maka bila rohnya tidak akan tenteram, akan jadilah roh tersebut seperti burung hantu, penjelmaan burung hantu yang akan datang di depan rumah mereka. Kemudian selagi tidak terbalas dendamnya, selagi itulah burung hantu tersebut akan ada. Ini semua adalah kepercayaan yang tahayul, yang tidak ada dalam agama kita. Jadi berhati-hati mengenai tentang perkara-perkara tersebut, tentang adat. Sebab itu dalam agama kita ada perkara yang adat yang dilakukan, contoh oleh orang-orang Melayu dan sebagainya. Adat tersebut bagus untuk diteruskan kerana ada kaitan dan ada ganjaran dari sudut agama kita. Tapi ada juga adat yang tidak perlu untuk kita ikut maupun tidak perlu untuk kita lakukan. Jadi kena faham. Kalau tak faham, perlu bertanya dengan orang yang lebih mengetahui mengenai perkara tersebut. Okey? Kemudian dia kata, di samping khayalan-khayalan dan khurafat ini, orang-orang Arab juga mewarisi kebiasaan agama nenek moyang mereka, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS seperti mengagungkan Kaabah, tawaf di sekelilingnya, haji dan umrah, wukuf di Arafah dan Muzdalifah serta berkorban. Namun mereka membuat berbagai macam amalan bid'ah dan mencampurkannya dengan berbagai macam amalan khurafat. Jadi sebab itu bila Rasulullah SAW nanti datang, mana adat yang dilakukan oleh mereka yang benda tersebut adalah tidak bercanggah dengan keagamaan, maka perkara tersebut daripada adat ketika zaman tersebut bertukar menjadi satu benda yang amalan dalam sunnah dalam agama Islam. Saya kasih contoh. Bila Rasulullah SAW telah dilahirkan, maka Datuk Nabi Sayyidina Abdul Muttalib, yang mana daripada Bani Hashim, menjadi satu amalan dan tradisi mereka. Apabila dapat zuriat, mereka akan sembelih kambing, kemudian mereka akan kasih makan orang dan sebagainya. Sama juga dengan kita, apabila dalam agama Islam kemudian diindahkan, kalau sekiranya kita dapat anak, kata Rasulullah, kalau dapat zuriat anak lelaki, sunnahnya sembelih 2 ekor kambing kemudian diberi makan kepada orang, ataupun 1 ekor kambing bagi anak perempuan untuk diberi makan kepada orang. Perkara tersebut memberikan kegembiraan kepada manusia dan menjadi satu amalan sunnah. Jadi ada juga perkara yang masih lagi diamalkan kerana situasi dan keadaan tersebut, kesesuaiannya boleh dilakukan dalam agama. Tapi ada juga seperti yang telah kita bacakan tadi daripada awal hingga kini, ada banyak perkara-perkara yang mereka lakukan adalah perkara yang songsang, perkara yang perlu ditolak di dalam agama kita. Okey? Jadi itu antara perkara-perkara yang telah mereka lakukan pada zaman tersebut. Okey. Jadi selain daripada tersebut, apakah lagi perkara yang mereka lakukan, Ustaz? Dalam bab ini mereka katakan juga ada pun bentuk pernikahan yang lain adalah saya baca yang pernikahan. Dalam pernikahan pun ada juga. Di dalam pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam, kata para ulama di dalam kitab ini. Yang pertama, pernikahan seperti sekarang, seorang lelaki meminang seorang anak perempuan kepada walinya, kemudian memberikan mahar dan menikahinya. Selanjutnya, pernikahan yang lain di mana seorang lelaki berkata kepada isterinya yang baru suci daripada haid, pergilah kamu kepada si fulan dan mintalah untuk digauli buahinya ataupun nikah thamarat. Kemudian suaminya pun mengasingkannya dan tidak mengawininya lagi hingga ia benar-benar hamil daripada lelaki yang menyetubuhinya. Jadi, saya ringkaskan daripada kitab ini. Dia kata pernikahan pada zaman jahiliyah ini ada 4. Pertama, pernikahan yang mereka amalkan. Macam mana mereka kahwin, Ustaz, sebelum datangnya agama Islam? Maka di dalam kitab ini mengatakan perkahwinan mereka sama seperti sekarang. Lelaki suka dengan wanita tersebut,
kemudian dipinangnya wanita tersebut, jumpa dengan ibu ayahnya dan pinangnya, kemudian bila dah bersetuju, bernikahlah dengan mahar yang telah ditetapkan. Ini telah diindahkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, maka dijadikan indah mengenai tentang rukun-rukun nikah di dalam fikih bab munakahat. Kedua, benda yang ditolak dalam pernikahan pada waktu mereka tersebut. Apanya? Andai kata nikah wathamarat atau nikah yang membuahkan. Suami isteri telah mendirikan rumah tangga, kemudian mereka tidak mempunyai zuriat. Kemudian si suami suruh isteri, keluarlah engkau daripada rumah ni, pergilah engkau mana-mana, carilah lelaki yang mana-mana, na'udzubillah min zalik, untuk kau bersama dengan dia. Yang penting balik kau bawa samarat, bawa buah, maknanya dia bawalah perut kerana dah lama tak ada zuriat. Bila dah bawa wanita tersebut dah hamil, balik bawa dikandungkan anak tersebut, maka si lelaki dibenarkan, si suami dia akan pilih sama ada dia nak lepaskan isteri dia ataupun dia nak kata okey kau teruskan jadi isteri aku dan anak tersebut mereka akan pelihara. Ini benda yang tidak dilakukan dan benda yang ditolak di dalam agama Islam, dan perkara tersebut dinamakan sebagai zina, na'udzubillah min zalik. Ketiga adalah seorang lelaki telah bersama seorang wanita telah bersama dengan beberapa ramai lelaki, dan kemudian bila dah bersama dengan mereka, kemudian wanita tersebut akan pilih siapakah lelaki yang diingininya. Kalau dia mengandung, siapakah lelaki yang diingini untuk menjadikan ayah kepada perkara tersebut. Ini pun telah menggugat nasab keturunan di dalam maqasid syariah dalam agama, sebab nasal ataupun nasab tu perlu dijaga. Maka perkara ini dalam syariat dihapuskan, perbuatan tersebut dinamakan zina wal iyazubillah. Keempat, wanita ia meletakkan bendera putih. Ni jangan kita buat bendera putih, itu lain macam pula. Pada zaman tersebut dia akan letakkan ataupun kain yang putih, kemudian sesiapa lelaki yang ingin bersama dengan wanita tersebut, dia akan datang ke rumah wanita tersebut. Ini maaf cakap dinamakan sebagai macam pelacuran lah. Dan perkara tersebut bila mereka dah bersama, mereka dah bersatu dan sebagainya, na'udzubillah min zalik, minta Allah lindungkan kita, keturunan kita, ahli keluarga kita, maka bila wanita tersebut mengandung, siapa yang akan menjadi suaminya, maka dia akan, ataupun ayah kepada anaknya akan dipilihkan. Ini tiga telah ditolak dalam agama Islam kerana ini merupakan amalan jahiliyah, dan kemudian hanya diterima satu sahaja, diindahkan zaman sekarang. Dengan pernikahan itu perlu mempunyai pengantin lelaki, pengantin perempuan, walinya, kedua saksi, diikuti dengan mahar iaitu mas kahwinnya, persetujuan, akad yang perlu dia ada, ijab wa qabul, dan yang sewaktu dengannya. Ini adalah dalam bab munakahat telah diindahkan dan telah dicantikkan. Jadi para penonton yang dikasihi sekalian, itulah secara imbas sebenarnya banyak lagi kisah-kisah yang diceritakan mengenai tentang zaman sebelum ataupun zaman jahiliyah, sebelum datangnya agama Islam, sebelum datangnya Rasulullah SAW, bagaimana kerosakan, bagaimana kejahilan, bagaimana kegelapan, bagaimana keputusan yang dilakukan, semuanya tidak berlandaskan syariat, tidak berlandaskan tali Allah. Dan yang paling berat sekali tadi adalah yang pertama, mereka telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syukurlah kepada Allah di atas nikmat Islam ini, dan insya-Allah nanti pada kuliah yang selanjutnya kita akan masuk mengenai tentang nasab ataupun keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab di dalam online ni, kuliah dalam online ni beza kan. Kita dalam keadaan yang mungkin ada yang tadi dengar terlelap, ada yang dengar sekejap, sikit-sikit sahaja, ada yang dengar dah boring, dah tukar channel lain dah. Tapi mudah-mudahan apa sahaja yang disampaikan ini akan ada manfaatnya insya-Allah. Dan semoga kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, melindungi keluarga kita, melindungi masyarakat kita daripada wabak yang sedang melanda ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dapat dalam keadaan sihat sejahtera, dapat meneruskan ibadah di rumahnya, dan juga dapat melaksanakan tanggungjawab kepada ahli keluarga dengan sebaiknya insya-Allah. Dan begitu juga kepada mereka yang mempunyai kelebihan, kelapangan, jangan lupa untuk kita menderma, kita berinfak
di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dah ada PayNow, dah ada UAN dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati rezeki yang telah kita berikan, walaupun berapa sekalipun, moga Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan dengan rezeki yang luas insya-Allah. Ayo sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah, dikhususkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Fatihah ini kepada kedua ibu dan ayah kita yang masih hidup atau yang telah pergi meninggalkan kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka dengan kasih sayangnya, kepada pasangan kita, kepada zuriat kita, kepada keluarga kita. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menyulami keluarga kita dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada sesiapa di kalangan kita yang mempunyai hajat di dalam hati, niatkan hajat tersebut andai ia baik di sisi Allah. Semoga Allah SWT perkenankan segala hajat yang baik. Yang sakit, moga Allah syifakan. Yang dilanda ujian dan dugaan, moga Allah lembutkan. Siapa saja yang mengaminkan doa ini, moga Allah melapangkan pintu rezekinya dengan seluas-luasnya insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyya wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian, segala yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang tersilap datang daripada diri saya yang lemah ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.